Selamat petang, salam sejahtera Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas peluang untuk membahaskan pindaan-pindaan. Secara khususnya saya akan menyentuh Fasal 6 mengenai dengan izin Private Retirement Scheme ataupun skim persaraan swasta. Fasal 7 mengenai pindaan yang meluaskan lagi skop sesuatu perbelanjaan itu dikira sebagai perbelanjaan dengan izin entertainment. Dan juga klausa 20 yang berkaitan dengan liability pengarah-pengarah ke atas tanggungjawab untuk membayar cukai. Dewan Yang Mulia, pindaan-pindaan ini sudah tentu dicadangkan oleh Kementerian Kewangan dan Kerajaan untuk mengetatkan lagi undang-undang supaya dengan ini lebih banyak kutipan cukai boleh dibuat. Soal cukai ini, saya selalu merujuk kembali kepada seorang tokoh besar Islam yang bernama Ibn Khaldun. Kerana Ibn Khaldun ini bukan saja menjadi rujukan kepada kita, tetapi dikira sebagai seorang bapa ekonomi dunia yang jauh lebih awal mendahului tokoh-tokoh seperti Adam Smith. Saya rujuk kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Ronald Reagan semasa beliau menjadi presiden, yang juga merujuk kepada Ibn Khaldun dengan izin Datuk Yang di-Pertua. May I offer you the advice of the 14th century Arab historian Ibn Khaldun, who said, at the beginning of the empire, the tax rates were low and the revenues were high. At the end of the empire, the tax rates were high and the revenues were low. Sama macam keadaan yang berlaku di Malaysia sekarang. Maka kita perlu rujuk dengan mendalam falsafah dan juga tunjuk ajar yang dibuat oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu. Beliau terus menerangkan kenapa keadaan ini berlaku. Kenapa dalam mana-mana kerajaan, empire, ia akan bermula dengan cukai yang tinggi tetapi pada kadar yang rendah. Tetapi apabila empire itu runtuh, ia disebabkan oleh cukainya terlalu tinggi tetapi kutipan tidak mencukupi untuk menanggung perbelanjaan. Maka Ibn Khaldun menerangkan lagi dengan izin Datuk Yang di-Pertua. The reason for this is that when the dynasty follows the ways of the religion, it imposes only such taxes as are stipulated by the religious law, such as charity taxes, the land tax and the poll tax. They mean small assessments because as everyone knows, the charity tax on property is low. Maka inilah falsafah yang menjadi asas kepada ekonomi dunia yang dimulakan oleh Adam Smith. Bahawa kerajaan tidak boleh mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Cukai itu mestilah rendah dan itu jugalah bagi orang Islam asasnya yang diletakkan bahawa kita tidak ada kadar cukai yang melambung sampai 40, 50 sampai 25%. Baik. Apa lagi kata Ibn Khaldun yang cukup relevan dengan debat dan bahas kita mengenai ekonomi Malaysia? Menurut Ibn Khaldun, at the beginning of the dynasty, the revenues are distributed among the tribe and the people who share in the ruler's group feeling in accordance to their usefulness and group feeling, because they are needed to establish the dynasty as we have stated before. Under these circumstances, their leader refrains in their favor from claiming the revenues which they would like to have. Lebih kurang 700 tahun yang lepas, Ibn Khaldun telah pun mengingatkan bahawa di setiap permulaan kerajaan yang kukuh itu cukainya tinggi walaupun kadarnya rendah kerana kerajaan pimpinan ataupun sultan pada ketika itu, pada ketika permulaan kerajaan menumpukan perhatian untuk mengukuhkan kerajaan, maka perlu diambil berat tentang kebajikan rakyat dan kebajikan kabilah-kabilah. Kerana kalau kabilahnya marah, maka runtuhlah kerajaan. Tetapi di akhir, apabila runtuhnya sesuatu empire, ia kerana pimpinan itu setelah kerajaan kaya, kerajaan kuat, maka kecenderungannya adalah untuk mengambil wang
dengan nafsu tamak mereka. Bukan saya kata, ini Ibnu Khaldun kata dalam kitab yang menjadi rujukan semua para ekonomi besar dunia, termasuklah Presiden-Presiden Amerika Syarikat. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada perkara tersebut kerana pindaan-pindaan ini bertujuan untuk mengetatkan lagi undang-undang kutipan cukai yang akhirnya akan memangsakan rakyat. Jadi kita perlu kembali kepada premis asal. Kerajaan mahu mengetatkan kutipan cukai dengan memperkenalkan pindaan-pindaan ini atas alasan pendapatan yang ada sekarang ini tidak mencukupi. Sebab itu kita kena ucap tahniah kepada rakyat Malaysia, baik yang individu ataupun yang swasta atau syarikat dan juga LHDN. Kerana kalau mengikut laporan ekonomi sendiri, Malaysia sebenarnya telah mengutip begitu banyak cukai daripada rakyat. Tahun 2013, pendapatan cukai 164 bilion. Tahun 2012, 152 bilion. Kalau ditengok dari segi cukai pendapatan, baik syarikat, baik individu, kenaikannya dalam tahun 2013 adalah sebanyak 18%. Jadi kalau nak dikata bahawa syarikat dan perniagaan Malaysia ini tidak menyumbang kepada kewangan negara, tidak betul. Kerana bukan mudah untuk cari negara di dunia ini yang sektor swastanya menyumbang sehingga meningkat pendapatan 20% dalam satu tahun. Cukai individu dalam tahun 2013 berbanding tahun 2012 naik 15%. Maksudnya rakyat kita membayar cukai pada kadar, bukan pada kadar, minta maaf, maknanya pertambahan kutipan cukai daripada rakyat kita ini naik 15%. Setiap tahun perkara ini naik. Sebab itu kalau saya pasti ahli dewan yang lebih senior, yang lebih lama, kalau diingat dalam tahun 2007, 2006, sebenarnya kutipan cukai kita tidak sampai pun 100 bilion setahun, tetapi kita tidaklah menggelabah sedemikian rupa sampai kita terpaksa mengetatkan pelbagai perkara yang diperkenalkan melalui pindaan-pindaan ini. Baik. Pada pemahaman saya, berdasarkan rekod kewangan ini, negara Malaysia, rakyat Malaysia, syarikat-syarikat Malaysia telah menyumbangkan sumber yang mencukupi kepada kerajaan. Masalahnya ialah kerana seperti yang diingatkan oleh Ibnu Khaldun, menguruskan ekonomi dan kewangan negara itu bukan soal mengutip hasil sahaja, tetapi juga memastikan hasil yang dikutip itu dibelanjakan untuk rakyat dan secara berhemah. Sebab itu saya dan juga ahli dewan dari sebelah sini konsisten bahawa pengenalan GST sudah tentu akan membebankan rakyat pada ketika kewangan yang ada sekarang ini mencukupi untuk menampung perbelanjaan negara. Jadi saya mahu terus merujuk kepada pindaan-pindaan Datuk Yang di-Pertua, kerana pindaan-pindaan ini ada kesan yang besar, termasuklah kepada ahli-ahli dewan dari sebelah sana. Sama ada mereka faham atau tidak apa yang dicadangkan oleh kerajaan ini. Saya ambil yang pertama, Pasal 6. Pasal 6 ini mencadangkan supaya akta dipinda untuk memastikan bahawa sebarang pengambilan wang daripada skim persaraan swasta oleh individu sebelum umur 55 akan dikenakan cukai. Ahli-ahli dewan dan kerajaan seolah-olah lupa bahawa yang melancarkan skim persaraan swasta ini ataupun dengan izin private retirement scheme adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sendiri. Dalam Julai 2012, Perdana Menteri dengan gah menyatakan bahawa untuk membantu rakyat, kita akan bagi segala kemudahan supaya skim persaraan swasta ini boleh ditubuhkan, dan janji Perdana Menteri dan Pekan Menteri Kewangan adalah bahawa pendapatan kepada skim-skim ini tidak dikenakan cukai. Bukan lama, tak sampai setahun. Setahun setengah dah. Itu kenyataan yang dibuat oleh Pekan Julai 2012, boleh semak janji beliau bahawa kalau rakyat meletakkan tabungan di dalam skim-skim ini, skim ini tidak dikenakan cukai.
Tak sampai 2 tahun, Pekan dan kerajaannya datang ke Dewan ini dan mencadangkan tanpa mungkin disedari pun oleh ahli-ahli Dewan yang lain bahawa kalau dikeluarkan sebelum 55 tahun, maka kena ada cukai. Sebab itu Kuala Selangor saya tak faham apabila Kuala Selangor kata ini membantu rakyat. Ini mencukai rakyat. Sedangkan kalau ikut yang dijanjikan dan yang ada dalam akta sekarang, apabila rakyat meletakkan simpanan dan tabungan dalam skim ini, apabila syarikat yang mengendalikan skim ini mendapat untung, pendapatannya dikecualikan daripada cukai. Tetapi apabila rakyat bawa keluar duit ini, sebab sama ada dia nak mulakan perniagaan sendiri, sama ada dia nak buat rumah, nak sambung rumah, atau apa-apa sebab, maka kerajaan akan ambil cukai. Jadi saya mohon supaya Menteri Kewangan balik semula dan kekal dengan janji beliau Julai 2012 bahawa sebarang sumbangan termasuklah pengeluaran daripada skim persaraan swasta ini tidak dikenakan cukai kerana ini banyak melibatkan pekerja-pekerja sektor swasta yang merupakan jumlah majoriti tenaga kerja di Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kedua, fasal kedua yang saya nak rujuk ialah fasal ke-7 yang cadangannya meminda definisi entertainment. Entertainment mengikut Seksyen 18. Yang ini berbunyi agak teknikal. Jadi mungkin yang kurang biasa dia nampak pelik sikit. Saya bacakan Saya bacakan dengan izin bahawa for the purpose of promoting his business, the expenses incurred by a person for the purpose of promoting his business with or without consideration falls within the definition of entertainment. Maknanya apa? Maknanya kita bagi kuasa yang tanpa terbatas kepada LHDN untuk membuat taksiran ke atas pelbagai bentuk perbelanjaan. Baik, sekarang ini memang menentukan sama ada sesuatu perbelanjaan itu dikira sebagai entertainment atau tidak, perbelanjaan hiburan ataupun tidak, dia memang penting supaya syarikat-syarikat tidak mengutip kredit cukai daripada LHDN atau kerajaan kalau perbelanjaan itu bukan betul-betul perbelanjaan perniagaan. Secara logiknya, apabila kita berbelanja untuk mempromosi perniagaan kita, kalau saya contohnya belanja Tuan Yang di-Pertua supaya Tuan Yang di-Pertua boleh dipromosikan barang saya, sama ada saya belanja dia minum, sama ada saya beli barang saya bagi dekat dia, sama ada saya hantar dia kad. Itu tertakluk kepada definisi sekarang. Definisi pindahan yang cuba dibuat oleh kerajaan ini bermakna kalau tidak ada sebarang pertukaran apa-apa pun, kalau Tuan Yang di-Pertua sebagai customer saya, kad pun tak dapat, belanja minum pun tak dapat, apa pun tak dapat, tetapi LHDN masih mempunyai kuasa untuk mengatakan bahawa perbelanjaan itu adalah perbelanjaan entertainment, maka ia dikeluarkan daripada tolakan cukai. Maksudnya tidak boleh claim expenses itu untuk mengurangkan cukai. Kuasa yang sebegini besar yang diberikan kepada LHDN sudah tentu akan membolehkan LHDN secara rawak ataupun secara tidak terkawal dalam keadaan mereka dikenakan KPI yang cukup tinggi untuk mengutip hasil bagi kerajaan untuk mula dengan izin Yang di-Pertua to scrutinize unnecessarily setiap perbelanjaan yang memang jelas bukan perbelanjaan entertainment pun. Apabila kita meletakkan satu definisi bahawa apa-apa perbelanjaan, sama ada pertukaran wang atau barang itu berlaku atau tidak, boleh dikira sebagai entertainment expense, maka kuasa yang ada kepada LHDN itu terlalu tinggi dan saya kira Dewan perlu mempertimbangkan supaya kuasa itu dikawal. Kalau tidak, dia akan menimbulkan lebih banyak kerisauan di kalangan perniagawan ataupun orang perseorangan kerana mereka tertakluk kepada tafsiran yang mungkin berat sebelah yang dibuat oleh SDN. Sanjaya, Bang Munim. Terima kasih Yang di-Pertua. YB Pandan ya.